Assalamualaikum, apa khabar? Hezri Samsuri. Dan hari ini saya berada di Glenmarie, di kedai rakan saya, Karus Private Garage. So, mereka ni sebenarnya ialah pemegang AP dan juga klasik AP. Jadi, jika anda berminat dengan kereta-kereta specialized ataupun kereta-kereta klasik lama, Karus is the place to go. Hari ini kita nak buat satu lagi kereta. It's a klasik, tapi bukan klasik yang terlalu tua, tidak. Dia ialah sebuah klasik yang saya kirakan relevan kepada sejarah otomotif negara. Kereta ni memang bukan setakat terkenal di Malaysia, tetapi di seluruh dunia. Apa dia? Satria GTI. Falcon. Seperti anda lihat di bahagian luar kereta ni pun dia restore dalam keadaan original, termasuk roda alloy itu sendiri. Ya? Dan dari apa yang saya dapat bawa kereta ni, sistem suspension dia pun dah balik ke zaman yang dulu, di mana dia memang mempunyai keseimbangan yang cantik daripada segi keselesaan dan juga handling dynamics. So pada masa tu memang Lotus tunjukkan betul-betul kepada dunia apa yang dia boleh buat. Dan sebenarnya untuk Mak Saleh ini bukan benda baru. Lotus sudah beberapa kali menghasilkan kenderaan-kenderaan yang special istimewa berasaskan kenderaan biasa. Contohnya macam Lotus Cortina dulu. Dan ini ialah mungkin kesinambungan dia. Proton Satria GTI handling by Lotus. Untuk Satria GTI, package aerodinamik ini pun dihasilkan oleh Lotus dan dia ada beberapa changes, perubahan yang sedikit tapi anda tak perasan, tetapi bila anda restore baru anda tahu betapa susahnya nak dapat benda-benda ni. Contohnya macam lampu belakang. Lampu belakang untuk Satria GTI is basically slightly tinted, berbeza daripada lampu Satria yang lain. Dan kemudian kita ada emblem-emblem ini pun bukan mudah untuk cari dan paling susah sekali ni, dua corong exhaust kotak rokok dan hill ni. This is purely European. Kat Europe je yang boleh buat yang design macam ni ni. Dan it sits well within the European market. Even masa dekat Australia pun kereta ni orang pandang dan tengok. Dan bila awak bawa Satria GTI, Australians tahu, Mamat ni memang minat kereta, gila kereta. Sebenarnya stiker ni, kalau syarikat kereta nak letak handling by Lotus ni, bukan mudah, bukan murah. Sebab nombor satu, the car must be tuned by Lotus. Nombor dua, you need to pay to have this on your car. So, kerana itu untuk projek ini, Lotus memang benar-benar serius. Dua kereta ditala kembali oleh Lotus agar dapat menggunakan lambang ini dengan bangganya. The Satria GTI dan juga Perdana V6. Dan itu pada pendapat saya ialah highlight Proton selama dia hidup ni. Because if you ask me, after this it started to go down. Design roda alloy ni memang dihasilkan oleh Lotus dan pada pendapat saya design dia ni cantik, klasik, tidak melampau, kena dengan overall design Satria GTI. Saiz dia 16
Dan tayar, of course, tayar zaman tu dah tak keluar lagi. Kalau nak tukar, saya rasa antara yang menarik, Falcon. Macam saya cakap awal tadi, memang sukar mencari barang-barang Satria GTI yang asal. Menurut pegawai operasi yang bertanggungjawab dengan projek Satria GTI untuk karus klasik ini, iaitu Encik Muzaffar Zainal Abidin, dia memang letih pergi online untuk cari barang-barang ni, tetapi dengan connection yang diorang ada juga benda-benda yang diorang boleh dapat. Contohnya macam emblem baru ni memang totally new. Dan kalau anda tengok sini, kunci ni pun diorang dapat balik new old stock. Untuk casing alarm ni siap ada logo USPD lagi. Zaman tu kalau nak beli kereta, ada dua kedai, Ion dan USPD. Dan untuk Satria GTI serta Perdana V6 hanya dijual di USPD. Tengok, jual kereta pun diorang main politik zaman tu, kau tahu tak? Satria GTI dilancarkan dalam tahun 1998, datang dengan enjin Mitsubishi 1.8 liter 4G93P yang menghasilkan 138 HP. So enjin ni sebenarnya sama dengan enjin dalam Lancer GSR, tapi yang variant tak ada turbo lah. So enjin ni sendiri 4G93 ni adalah satu enjin yang memang legend dan dimasukkan dalam kereta Satria dengan bodi kecil ni, dia instantly jadi legend yang besar. Dan untuk Satria GTI, projek ini sebenarnya Satria ini di re-engineerkan balik di Hethel, ibu pejabat Lotus di UK, di mana dia buat balik kereta ni, especially the handling part. Dan kereta ni juga dieksport keluar di UK dan juga di Australia, di mana it quickly became another legend. But of course, brand Proton dengan Mak Saleh tak berapa sangat, tetapi kaki kereta dia akan tengok kereta ni sebabnya they know that it is basically a Mitsubishi with a good engine and tuned by Lotus. So masa tu dekat UK kereta ni, Satria GTI ni, masa dilancarkan, diorang bandingkan dengan another legend which was the Peugeot 206 GTI, and the Satria GTI was slightly lagi mahal daripada Peugeot 206 GTI. Itulah legend dulu-dulu lah. Dan zaman tu Satria ni dijual, Satria GTI ni dijual dengan harga hampir RM80,000 Malaysia, di mana pada masa itu tahun 1998 memang mahal lah, ya. Dan kereta ni dengan duit tu anda boleh beli Honda Civic, anda boleh beli banyak lagi jenama-jenama lain. Tetapi zaman tu bila Satria GTI ni keluar, even the Civic pun orang tak tengok. Kereta ni orang akan macam wow. Saya masih lagi ingat bila Proton mula launch kereta ni dan ada dekat showroom. Wow, beratur orang datang tengok. Oh, duduk tepi. Dan masa tu pakar-pakar kereta termasuk saya lah akan duduk cakap, oh dia buat macam ni, dia buat macam ni, oh exhaust dia macam ni, cakap, oh kenapa tak buat macam ni. Macam-macam lah komen. Sebenarnya kalau tak mampu macam-macam lah komen. Kalau mampu cepat-cepat booking lah. Sebab design dia memang zaman tu, dengan boleh nampak over fender yang ada rivet palsu tu, dengan styling dia, dengan lining hitam tepi dengan tulis 16 valve tu, it was truly memang design sebagai hot hatch Eropah. Sebab Lotus yang basically tolong design apa semua tu kan. So memang kereta ni memang cantik zaman tu. Masuk dekat dalam tak banyak benda yang dia boleh buat. Okay, so kita ada dial instrument cluster GTI dengan warna putih ni. Steering ada tulis GTI, tapi sebabkan airbag baru keluar, so steering dia ni memang steering yang katanya dekat saya design dia memang buruk lah, but well, ada airbag, single airbag. Dan gear knob dia ialah gear knob alloy GTI, dan pedal kaki pun GTI. Pedal kaki pun alloy, dan dia ada macam apa tu, surface ala-ala macam mana nak cakap, neo modern kot. Yang colour-colour macam ni kot. Saya tengok pun macam dulu memang cantik, sekarang tak. Tapi dia matching dengan Recaro ni lah. Dan ni ialah Recaro original, Recaro Enjoy, yang sebenarnya kalau anda nak tahu,
dipasang di Malaysia sendiri. Recaro Enjoy ni khas untuk pasaran Malaysia. Dulu Recaro ada tempat untuk buat seat dekat Malaysia ni untuk Proton. Now no more lah. Enjin dia ni enjin dia sama Mitsubishi 4G93P, tetapi beberapa tahun selepas pelancaran GTI ni, dia dah tukar kepada ECU Siemens dengan throttle body yang berbeza. Sebabnya ialah dia nak start export kereta ni keluar ke Australia dan UK, dan emission, so the ECU daripada Mitsubishi tak boleh lah, tak lepas. Okay, so dia ganti pada Siemens tu. So sebenarnya sama saja, cuma yang Siemens tu top speed dia kurang sedikit daripada yang MMC. So zaman sekarang ni mustahil lah orang nak cari yang MMC tu balik lah. Tapi kalau kita cerita pasal ride and handling, tak penting pun ECU tu, sebab kereta ni masih lagi macam dulu. When you really push this car, memang guarantee dia understeer, tapi dia buat benda tu very gradually. Nampak? Kalau zaman tu kan kereta macam ni kan, zaman sekarang pun kalau nak ada handling sedap macam ni kan, dia akan jadi sedikit keras. Tapi tidak dengan GTI ni. It is a truly a daily GTI, kereta yang kau boleh bawa tiap-tiap hari lah. Tengok, dan gearbox dia ni, okay, untuk anak-anak gearbox Proton 1.5 tu memang tak sedap lah, ketat gear 1, 2, 3 dan throw dia panjang. Tapi gearbox yang ini untuk enjin 1.8 ni, this is so sweet. Aduh, nasib baiklah ni kereta orang tu tidak. I like. Alamak. Adik saya memang tengah berfikir-fikir nak beli kereta ni kan. Nak jadikan antara kereta-kereta mainan dia kan. So kepada adik saya, belilah kereta ni. Kau nak tunggu apa lagi? Kau nak buat sendiri memang kau takkan sempat lah. Allahu Akbar. Down the memory lane. Kenapalah jalan jam. Selepas berapa puluh tahun, enjin ni masih sedap. Apa yang Karus Klasik buat dengan kereta ni ialah dia menggantikan mana-mana barang yang tak original kepada barang yang original. Okay? Now, bukan semua benda dia boleh dapat lah. Contohnya macam radio Clarion double din tu, yang itu ada unit yang dapat, yang unit yang kita bawa hari ni tak dapat, dah diganti dengan single din Kenwood. Okay? Enjin dia buat balik, dia restore balik, buang apa benda yang orang dah pasang untuk jadikan dia standard. Dia buat leak test, compression test untuk pastikan enjin dalam keadaan yang sempurna. Even the gearbox pun dia buat balik, dia service balik supaya everything should be in original condition. Okay? Now, kereta ni sebenarnya masih lagi dalam proses restorasi. So ada sedikit bunyi seat ke sebelah ni. Ni benda senang je, bushing kat bawah tu je. Nampak? Aku tekan pun dah tahu dah. So benda kecil je. Memang benda ni orang kata macam mana, nampak mudah, tetapi harus diingat barang-barang dah tak ada. Untuk kereta ni barang-barang dah tak ada dah, aksesori tu dah tak ada dah. So diorang kena cari online. Menurut sahabat kita daripada Karus, Muzaffar, dia kata susah betul nak cari barang-barang ni. Kadang-kadang kena scam lah, apalah. Tapi diorang betul-betul, they really hunt, dia betul-betul memburu untuk parts-parts original Satria GTI ni. Dan yelah, banyak juga benda yang diorang dapat balik. Ada satu benda yang diorang susah nak dapat, tetapi diorang buat balik. Diorang buat balik apa dia? Kapet. Alas kaki kapet GTI tu diorang buat balik, tetapi design dia lari sikit. Kalau buat original nanti copyright daripada Proton, marah pula Proton. So ada beza sikit, tulisan GTI tu kalau yang original dekat tengah, yang dia punya ada kat bawah tepi. Tapi logo dia lebih kurang sama lah. So itu satu benda yang diorang buat balik. Harga dia jangan tanyalah, sebab diorang buat dalam jumlah yang sangat sikit. So memang mahal, tetapi kawan kita Reza Mutalib, pemilik Karus Automotive Group ni,
Dia ni bukannya orang baru, dia pun orang lama dalam otomotif. Macam saya lah, kita orang ni dah kira macam dinosaur juga lah. So dia ni memang ramai kawan-kawan vendor-vendor OE yang boleh tolong dia untuk projek-projek khusus seperti ini. So jom kita dah nak sampai ke tempat ni dulu. Kita lepak kat sini sekejap. Dah standard dah balik. Lotus bila dia design balik dia punya ride and handling, dia pergi sampai ke benda-benda yang kecil sekali. Damper, bushing, anti-roll bar, anti-sway bar, semua dia buat balik. Saiz tayar pun dia akan kaji. Itulah betapa cerewetnya Lotus sebelum dia benarkan batch Lotus tu letak pada kereta ini. Dan Lotus sendiri bercakap dengan saya, this is one of their projek mereka yang mereka banggakan. Ya, the Perdana V6 and the Satria GTI. Dan masa dilancarkan dulu, saya dengan Reza, owner Karus, kami memang sebaya. Dan kereta ni antara benda yang kami rasa macam wow. Tapi masalahnya zaman tu saya tak mampu nak beli kereta ni lah. Memang mahal zaman tu. RM80,000 lah satu jumlah yang sangat besar zaman tu. So masa tu pun muda, baru start kerja. Dan kerana itulah Reza dia beli balik Satria GTI yang ada di dalam pasaran. Ini semua bukan Satria biasa yang di-upgrade ke GTI, bukan. These are original Satria GTI. Dia beli lebih kurang dalam hampir 10 unit semasa COVID lockdown dan dia mulakan projek restorasi ini. Dia restore balik kereta-kereta ni. Projek ini berjalan sampai sekarang dan unit ini sebenarnya sudah dijual. Tetapi menurut Muzaffar masih lagi ada beberapa unit yang belum dijual. So sekiranya anda berminat, boleh hubungi Karus Klasik. Harga, tang harga ni ada yang kata mahalnya. Mari saya ceritakan sedikit ya. Saya sendiri restore kereta. Mari saya ceritakan sedikit kenapa harga tu pada pendapat saya berbaloi. Karus Klasik menjual Proton Satria GTI ini dengan harga RM45,000 untuk semua. Ya, untuk apa unit yang ada pun RM45,000 adalah standard rate mereka. Whether it comes with the MMC punya ECU or the Siemens ECU. Kalau ada rezeki, awak dapatlah radio Clarion double din tu. Kalau tidak, dia ganti yang baru. So sebab kereta ni dah lama dan macam saya cakap, bukan semua benda yang dia boleh dapat nak gantikan kepada original. So kereta ni pada pendapat saya daripada segi restoration, it's 95% dan 95% dah siap. Lagi 5% tu so pemilik baru bolehlah dapat rasa sedikit fun untuk restore kereta ni. Bendanya pun tak banyak pun, plastik panels dan sedikit-sedikit benda tu lah. Mana anda kena merayau cari jumpa ke tidak benda tu. So ada yang kata mahal. Memang betul. Anda boleh beli sendiri Satria GTI kat luar tu dengan harga yang lagi murah dan anda boleh restore sendiri. Tapi bila anda restore sendiri, bukan mudah dan dia memakan masa. Ya? Barang-barang untuk kenderaan tahun 90-an sebenarnya bukan mudah untuk didapati, terutama model-model daripada Jepun sendiri. Kerana Jepun tidak memandang kenderaan-kenderaan ini sebagai sebuah kereta klasik. Ini bukan Trueno, ini bukan EE Parlock, bukan. EE Parlock sampai sekarang barang-barang tu ada keluar lagi. Tapi untuk kereta-kereta lazim macam ni, memang cara dia adalah cari dekat online ataupun kedai potong. Ataupun kedai potong dekat Jepun. Kalau ada, kalau warna sama. Memang leceh, memang makan masa dan kemudian anda sendiri kalau tak reti nak guna spana dengan tools, susahlah. So apa yang Karus Klasik buat ialah dia dah buatkan untuk anda. So anda dah dapat kereta yang 95% dah ready untuk anda sambungkan sedikit. Where you have that fun, that 5% is your last final fun bit untuk anda restore balik kereta tu. So adalah sedikit customization mengikut selera anda. Saya dengan kereta ni, macam mana nak cakap lah, it was this is a very romantic session for me because dia mengingatkan saya balik kenapa saya minat dengan kereta. Bukan setakat design, but why I like driving cars. Kenapa saya suka bawa kereta. Ya, Satria is based on the Colt Mirage. Bukannya sebuah kereta yang perfect pun. Front wheel drive dan handling dia biasa saja. Tapi package yang ada pada Satria GTI ni, di Malaysia zaman tu kita tak ada model macam ni. Hot hatch market was strictly European. Dan yang ini, apa yang Proton buat, dia bawa masuk satu unit kereta daripada Eropah untuk peminat-peminat kereta tempatan.
dengan enjin yang menarik, dengan gearbox yang sedap, ride and handling yang betul-betul kita boleh enjoy. Memang itulah. Masa dia launchkan dulu, saya memang bukan media, saya orang biasa saja, saya tak boleh nak bercakap apa-apa. Tapi sekarang ni, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Proton, kepada manajemen zaman tu, kepada engineer-engineer, abang-abang engineer zaman tu, kerana menghasilkan Proton Satria GTI. Pada pendapat saya, ini ialah model paling baik daripada Proton. This is the best from Proton. Sekian saja. Terima kasih kepada Karus Otomotif kerana membenarkan kami membawa kereta ini. Ada lagi banyak legend-legend dekat tempat dia. So, satu-satu kita tengok. Hezri Samsuri. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.